kelas hari ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so minggu lepas kita dah habis belajar berkenaan dengan semua sekali law of indices. So, law of indices, kalau tengok dalam buku teks kamu ini juga dah screenshot. Siapa ada buku teks digital yang boleh refer buku teks masing-masing. So, kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 hukum indeks yang perlu kamu faham, yang perlu kamu tahu. Supaya kamu boleh guna ke-8 hukum indeks ni untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan indices. Okay. So, kita dah habis semua sekali. Cikgu dah terangkan beserta dengan contoh. So, kalau ada yang kurang jelas, nanti boleh tanya cikgu. And boleh refer balik nota-nota yang cikgu bagi ni. Kalau ada kekeliruan ke, yang kamu confuse ke, boleh message cikgu. Okay, so hari ni, kita masuk pada last topik untuk chapter indices. Topik indices berkenaan dengan perform operations involve law of indices. Macam mana kita nak perform operation yang melibatkan, kalau untuk topik ni dua lah, yang melibatkan darab dan bahagi. Darab dan bahagi. So dia akan merangkumi, kamu akan gunakan kesemua law yang telah kamu belajar tu, hukum-hukum yang kamu belajar. So ada 8 untuk menyelesaikan masalah. So macam mana nak gunakan? Yang ni kamu kena, first kamu kena faham konsep, then cara dia kamu kena banyakkan buat latihan lah, supaya kamu familiar dengan soalan-soalan yang diberikan. Okay. So insyaAllah kalau kita habis awal, kalau kita selesai awal, kamu kita boleh bersurai cepat lah. Okay. So kita pergi terus kepada contoh. Untuk topik ini dia tak ada penerangan berkaitan dengan law lah. Dia terus kepada penyelesaian masalah. Okay, kita tengok pada contoh yang pertama. Okay, contoh ni cikgu ambil dalam buku teks, so kamu boleh refer lah nanti. Okay, the first one, dia minta kita simplify each of the following. Okay, negative 3x, ni salah satu contoh soalan lah. Negative 3x cube multiply with 2x cube y to the power of negative 4. Index dia power of 2 and divide with 108, 108 x to the power of 4 y to the power of 3. So dia kalau tengok soalan dia ada semua. So salah satu dia yang ni, yang melibatkan indeks negatif. Another one, dia ada indeks darab dengan indeks. Apa cara dia? Cara penyelesaian dia. Okay, first kali kalau kamu tengok ada kurungan, kamu sudah kembangkan, expand bahagian kurungan tu. Buka kurungan dulu. So it will be negative 3x cube. So kamu kembangkan, dia akan jadi negative 3 to the power of 3 x to the power of 3. Okay, multiply with, this one pun sama. So kamu nampak 2, kamu darab dengan, 2 ni kuasa 1. 2 ni juga darab dengan 3. 2 ni juga darab dengan negatif 4. So expand one by one. So kamu akan dapat 2 to the power of 2 x to the power of 6 y to the power of negatif 8. Negatif 4 darab 2 dapat negatif 8. So divide with 108 x to the power of 4 y cube. X to the power 4, x kuasa 4, y kuasa 3. So kamu dah expand semua. Okay, ini. Dan apa kita buat? Kita susun balik. So kita susun nombor bulat
dengan nombor bulat. At the same time kamu kena expand lah. Kalau nombor bulat tu kamu tengok negative 3 to the power of 3. So kamu kena selesaikan. Evaluate, find the value. So negative 3 kuasa 3, you'll get negative 27. Okay, x cube multiply with 2 square, dia akan jadi 4. X to the power of 6, y to the power of negative 8. Okay, divide. Bahagi dengan 108 x to the power of 4, y kuasa 3. Y to the power of 3. Okay, dan baru kita kumpulkan, kita asingkan mengikut kumpulan dia. Okay, so negative 27 multiply with 8, multiply with 4, sorry, divide with 108. Okay, dan kamu tengok x to the power of 3, mana lagi? X to the power of 6. So, bila darab kita, berbalik pada the first law, kita tambah. Dan dia bahagi dengan x to the power of 4. Dan bahagi kita tolak. Indeks dia kita akan tolak. So, x 3, index 3 plus 6 minus with 4. Y pun sama. Y, negative 8, minus, since dia bahagi, kita minus dengan, kita tolak dengan 3. So, kamu selesaikanlah sini. 27 darab 4 bagi 108. What do you get? Negative 27 multiply with 4 divide with 108. So, you get, kamu akan dapat negative 1. X. 3 tambah 6 tolak 4. Ini kita boleh selesaikan lah. So, dapat 5. And Y. Negative 8, negative 3. Ini konsep. So, kamu boleh terus tekan kalkulator lah. Kalau kamu congak pun dapat lah. Hutang 8, hutang 3. So, hutang lagi 11. So, sampai sini teruskan negative 1 multiply with x power 5, y power of negative 11. You'll get negative x to the power of 5, y to the power of negative 11. But then, kamu tengok balik dekat y to the power of negative 11. So, since dalam law of indices, dia ada extreme berkenaan dengan negative index, so kamu kena apply law tu. So, final answer will be negative x to the power of 5, y to the power of 11. So, dia akan jadi turun ke bawah tu. Y tu akan turun ke bawah. Since index untuk y tu dia dalam negatif, so kita tekan kepada positif. So, you get negative x to the power of 5 over y to the power of 11. Okay, itu cara penyelesaian dia. Okay, we look at second example. Kalau ada soalan, kau boleh tekan butang raise hand tu ataupun kau boleh terus tanya cikgu. Okay, boleh direct tanya. Okay, tengok contoh yang kedua. Okay, negative square root of m. Kalau tak jelas, square root of n power of 3 over 4. Okay, multiply with n cube n ataupun n power of 3 power of 1 over 3 divide with m to the power of negative 1 square root of n cube power of 1 over 6. Nampak dia serabut macam tu, tapi dia sebenarnya senang je. Okay, kalau kamu ada tengok soalan, soalan tu kamu nampak ada yang jenis punca kuasa, tak kira lah punca kuasa 2 ke,
punca kuasa 3 ke punca kuasa 4 ke, kamu terus apply law yang kita belajar itu. This one. Tukarkan dia kepada indeks dalam bentuk pecahan tu. Daripada this one, daripada punca kuasa ni, kamu tukarkan dahulu dia kepada indeks dalam bentuk pecahan. Supaya senang kamu nak selesaikan nanti. Okay, so M tu dia akan jadi, nanti kita buat sini lah. So M tu dia akan jadi, okay, M 1/2. Okay. And power of 3/4 multiply with, okay, so this one, for this one kamu combine span, so dia akan jadi M 1/3, okay, and okay, 1/3 darab 3 akan jadi 1. Senang boleh tulis 1. Okay. Selesai yang tak. 1/6. Negatif 1 darab 1/6. Untuk N, okay, untuk N tu kamu dia kena dua penyelesaian. So untuk N tu, dia suppose dia akan jadi terus macam, okay, N 1/2 dahulu darab dengan 3 darab dengan 1/6. Dia macam tu. 1/2 tu datang daripada punca kuasa. 1/2 datang daripada punca kuasa, darab dengan kuasa 3, darab lagi dengan kuasa 1/6 di luar tu. So dia akan jadi, salam balik, M 1/2 M 3/4 darab dengan M 1/3 N 1. So dia akan jadi M negatif 1/6. Okay, 1/2 darab 3 darab 1/6. So dia akan jadi, so kita boleh simplify lah sini. So 6 jadi 2, 1. Okay, so 3/12 ataupun N 1/4. Okay, so kamu nampak sekarang, untuk soalan ni dua je base yang ada yang wujud. Base M dan base N. Base M dan base M. M, N. So kita boleh apply the first law and second law. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua. So M letak dengan M, N letak dengan N. Okay. Yang darab, indeks dia kita tambah, bahagi indeks dia kita tolak. So ingat tu. So M 1/2 tambah 1/3 tolak dengan negatif 1/6. Manakala N 3/4 tambah 1 tolak 1/4. Seberapa kamu dapat? Okey, cuba pergi lagi. 1/2 tambah 1/3 tolak dengan negatif 1/6. 3/4 tambah 1 tolak 1/4. Okey. Berapa?
So kamu dapat berapa kamu kira nanti. So M plus 1 N. Okey, 3/4 tambah 1. Kira 3/4 tambah 1 tolak 1/4. So dapat 3/2. So final answer will be M and 3, 2. Ataupun kamu boleh tulis M punca kuasa N kuasa 3. Mana-mana antara dua. Okay. Okay. Ni bentuk soalan yang lain. So kita pergi tengok pula bentuk soalan yang lain. Yang ni melibatkan angka yang agak besar lah. Okay, for example 16, calculate the value of each of the following. Okay, so sini ada 3 contoh. Okay, kita tengok contoh yang pertama. 49 power of 1/2 multiply with 125 power of negative 1/3. Okay, divide with 2401 root of 4 multiply with 3125 root of 5. Okay. Untuk soalan macam ni, kamu kena fokus dekat nombor bulat tu. Okay, 49, 49, 125, 2401, 3125. Yang ni kamu empat angka dia angka yang agak besar. So kamu kena fokus dekat tu. Okay, first cikgu tahu tadi kalau kamu ada tengok ada yang punca kuasa, selesaikan yang kamu tukarkan punca kuasa tu dulu. Kita salin balik jadi 49 1/2 multiply with 125 negative 1/3. Okay. So dah akan jadi yang ni 2401 power of 1/4. Okay, multiply with 3125 power of 1/5. Okay. So sampai situ, okay. Cikgu nak share satu tips. Rasanya itu kelas sebelum ni cikgu dah beritahu kan. Okay, sekiranya kamu jumpa soalan yang melibatkan indeks dalam bentuk pecahan, nombor bulat ni kamu boleh tukarkan kepada, kamu boleh simplify dia ataupun kamu kecilkan. Okay, caranya kamu tengok dekat dekat pecahan tu. Kalau tengok 1/2, kamu tengok dekat nilai bawah ni. So let's say 49. Okay, 49 power of 1/2. Okay, cara nak simplify dia, kamu kena cari apakah nilai yang dikuasakan dengan 2. So, sebab yang bawah ni, bawah ni nilai dia 2. Kamu fikirkan, what is the nombor bulat yang bila dikuasa 2, dia akan dapat 49. So, kalau kamu yang ni kamu perlu kuasailah apa yang kamu belajar tingkatan 1 dahulu. Berkenaan dengan square and cube, especially 2 tu. Okey, yang lain sama lah. Square, cube, kuasa 4, power of 5, power of 6, 7. Tapi biasanya tak adalah yang melibatkan nilai yang agak besar. Okey, so berapa kuasa 2 dapat 49? 7. Okay, so, very good. Okay, so you get 7. Okay, how about 125? Okay, 125 pun sama. 1, okay, untuk 125 ni, so the first, kamu tahu, 7.
Okay, second one, yang ni kuasa 3. Dia bukan, walaupun dia negatif, power dia negatif, kamu ambil 3 je. So, berapa kuasa 3 dapat 1, 2, 5? 5. So, okay, 5. Okay, very good. Okay. How about 2, 4, or 1? Okay, berapa kuasa 4 dapat 2, 4, or 1? And berapa kuasa 5 dapat 3, 1, 2, 5? Okay. Okay. Shazli, berapa? Berapa kuasa 4? Dapat 2, 4, kuasa 1. 1 kuasa 4. 2 kuasa 4 berapa? 16. 3 kuasa 4 berapa? 81 kan? Okay, 4 kuasa 4 berapa? 2, 5, 6. 7. Okay, 7. 2, 5, 6. Baik. Okay, 7, power 4, 2, 4, 1. Betul? Okay. 7. 5. Okay, 5. 5, power of 5. 5. Okay, 5, power of 5. You get 1 to 5. Okay, 5. Okay, so kita tukarkan daripada semua ni, tukarkan pada nilai yang kamu dapat tadi. Okay, first, okay, 7 power of 2. So, multiply with 1 over 2. Multiply with, okay, 1 to 5 ni kamu ambil 5 kuasa 3. 5 power of 3 multiply with 1 over negative 1 over 3. Okay. 2, 4 over 1 ni, okay, 2, 4 kuasa 1, kita ambil 7 kuasa. Okay, 7 power of 4, 1 over 4. Multiply with 5 to the power of 5. Darab dengan 1 per 5. Okay, jelas dah kat situ lah. Okay. So, sampai situ. Sampai situ. Kita boleh simplify semua. Okay, okay. 2 darab dengan 1 per 2 kita boleh potong. 3 darab dengan negatif 1 per 3 dapat negatif 1. 1 per 4 darab 4 dapat 1. 5 darab 1 per 5 dapat 1. Okay, so then next dia akan jadi 7 power of 1 multiply with 5 to the power of negative 1 divide with 7 power of 1 multiply with 5 to the power of 1. So senang kan? So sampai situ kita asingkan mengikut base dia. Okay, 7 kuasa 1 bahagi dengan 7 kuasa 1. So bahagi kita tolak 1 tolak 1. So 5 pun sama, negatif 1 minus 1. Okay, 1 tolak 1 kosong. So 5 negatif 1 tolak 1 dapat negatif 2. So 7 kuasa kosong 1. Darab dengan 5 kuasa negatif 2. Okay, negatif 2 kita tukarkan dia kepada positif. So kamu akan dapat 1 over 5 power of 2. So final answer 1 over 25. Tu cara dia. Kamu dapat nilai yang besar, so kamu tukarkan. Tapi ada certain soalan kamu tak boleh tukarkan dia kepada mengikut indeks tadi tu, indeks pecahan tu. Yang tu yang nanti kita tengok sekejap lagi. Okay, kalau boleh tukar masih dia adalah dalam bentuk cube ke square ke power of 4, power of 5, so kamu boleh tukar. Ini kamu kena banyak buat latihan lah. Okay, kita tengok pada second example. Okay, sama juga. So 16 kuasa 3 per 4 darab 8 per 1 kuasa negatif 1 per 4. Okay, bahagi dengan 2 kuasa 6 darab 3 kuasa 4 kuasa 1 per 2. Okay, so strings bawah tu ada, kita kena darab indeks dia. So
So kita selesaikan yang bawah tu dahulu. Okey, 16 3/4 darab dengan 81 negatif 1/4. Tak apa, kamu salin balik. Okey, yang bawah ni 6 darab 1/2. So kamu dapat 2 kuasa 3. Okey, 1/2 darab 4 dapatlah 3 kuasa 2. Okey, lagi satu tips ya, saya nak share. Okey, so kamu tengok dekat antara 4 nilai ni, nombor 16, 8, 2, 3. Kalau kamu nampak ada 2 nilai yang kecil, contohnya kat sini 2 dengan 3. Maksudnya yang atas ni nanti 16 dengan 81 ni, dia mesti akan jadi 2 kuasa something, dapat antara 16 ataupun 81. Okey, contohnya okey, untuk 16 ni since 3/4, so kamu kena carikan berapa kuasa 4 dapat 16. So antara 2 dengan 3, kamu tengok ini pun sama, berapa kuasa 4 dapat 81. Antara 2 dengan 3, cuba kamu tekan kalkulator, kamu mesti dapat, salah satu mesti dapat 16, salah satunya mesti dapat 81. So kamu dapat kan, 2 kuasa 4 dia akan jadi 16. And 3 to the power of 4, 3 kuasa 4 dapat 81. So terus kamu tukarkan. So 16 ni dia jadi 2 kuasa 4 darab 3/4. Darab, okey, 81 ni terus ambil 3 kuasa 4 darab dengan negatif 1/4. Bahagi, okey, 2 kuasa 3 darab dengan 3 kuasa 2. Okey, so kita boleh simplify yang atas tu, indeks dia. 3/4 darab 4 dapatlah 3. Negatif 1/4 darab 4 dapat negatif 1. So kita ambil. So 2 kuasa 3 darab dengan 3 kuasa negatif 1 bahagi 2 kuasa 3 darab 3 kuasa 2. So selesaikan. Okay, 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3. 3 tolak 3. Darab dengan 3 kuasa negatif 1 tolak negatif 2. 2. Okey. Okey, so kemudian 2 kuasa kosong darab dengan 3 kuasa negatif 3. So indeks negatif 3 macam soalan contoh 1 tadi, kita tukarkan kepada positif. So kamu akan dapat 3 kuasa 3. So 3 kuasa 3, final answer will be 1/27. Okay. Setakat jelas Jelas. Another one. Okay. So kamu tengok 2/3 kuasa 4/5 darab dengan 5 3/2 kuasa 2. Muncul kuasa 4 bagi 81 and square root of 25 power of 4. Sekejap. Okay, whatever yang ada bracket, kamu kembangkan dulu, expand. So, dia akan jadi. Okay. 2, 4, 3. Okay, 4/5 darab 2. So, dia akan jadi 2, 4, 3 kuasa 8/5. Darab dengan, okay, 3/2 darab 2. So, dapatlah 5 kuasa 3. Bahagi dengan, okay, yang ni kita tukarkan kepada indeks dalam bentuk pecahan. So, 81
kuasa 1/4. Darab dengan, okey, yang ni 25 kuasa 1/2 kuasa 4. Sorry. Okey, betul. Okey, boleh. Okey, selepas tu, okey, so kita ada 243. Okey, 243 akan besar, so kamu boleh tukarkan. So kamu cari, siap-siap, berapa kuasa 5 dapat 243. Okey, yang 5 kuasa 3 ni tak perlulah. Okey, berapa kuasa 4 dapat 81. Okay, yang tadi kamu dah buat tadi kan, so dapat 3 kuasa 4, apa selesai. Okey, yang ni kamu boleh simplify, itu akan jadi 2. Cukup kuasa. Okey. Okey, so berapa kuasa 5 dapat 3. 243? Okey, 3. 3. Okey. 3 kuasa 5 dapat 243. Okey, so kamu tulis. Okey, so kita ambil 3 to the power of 5 multiply with 8 power of 5 multiply with 5 to the power of 3 divide. Okay, 3 to the power of 4 1/4. Okay, this one 25. So kita boleh tukarkan dia kepada darab 5 kuasa 5 kuasa 2 power of 2. Okay. 25 ni macam ni juga. 25 ni kamu boleh tukarkan dia kepada 5 kuasa 2. Kita kecilkan. Dan kamu simplify. Okay, 8/5 darab 5. So, dapat 8. 1/4 darab 4 dapat 1. Okay, 2 darab 2 dapat 4 dah sini. Okay. So, salin balik. So, 3 kuasa 8 darab dengan 5 kuasa 3 bahagi dengan 3 1. Okey, 3 kuasa 1 darab dengan 5 kuasa 4. So, kita asingkan mengikut base. Okey. Bahagi kita tolak indeks dia. 8 tolak 1. Darab dengan 5, 3 tolak 4. So, 8 tolak 1, 7. 3 kuasa 3 to the power of 7. Multiply with 5 to the power of negative 1. Okay. So, kita tulis 3 to the power of 7 over 5. Okay. Boleh. Okay, ya. Abad, yang penting kalau nak tengok nilai yang besar ni, okay, biasanya dia akan bagi dengan indeks yang dalam bentuk pecahan lah. Okay. Ini 45. Ni yang 3/2 ni kamu boleh buat boleh terus darab. 3/2 darab dengan 2. Okay, yang ni sama 81. Kamu tukarkan dulu kepada indeks dalam bentuk pecahan. Dan baru kamu cari berapa kuasa 4 dapat 81. So yang ni kamu kena apply balik hukum-hukum yang kita telah belajar itu.
Okay. But then, okay, kita tengok pada contoh example 17 ni. Okay, dia beritahu calculate the value of, okay, square root of 3, okay, kecil kan, multiply with 12 to the power of 3 over 2 divide with 6. So kamu tengok 3, 12, 6. Yang ni semua nilai yang kecil. Dia bukanlah square ataupun cube. Sebab contohnya 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2 dah 16. Okay. Kuasa 3 pun sama. 1 kuasa 3, 1. 2 kuasa 3, 8. 3 kuasa 3 terus 27. So semua nilai kecil. Okay, so yang ni kamu tak boleh guna konsep macam contoh 3 dan 2 tadi. Okay, untuk example 11 ni, saya lebih tahu calculate the value of square of 3 multiply with 12 power of 3 over 2 divide with 6 without using a calculator. So macam mana? Okay, cara dia, kamu tengok 3, cek nombor bulat dia, 3, 12 dan 6. So itu semua macam ada perkaitan, 3, 12 dengan 6. So semuanya ada dalam sifir 3. Okey, 3 ni kamu biarkan sebab dia memang 3 lah. 1/3 lah. Okey, so untuk cara dia, kamu kena pecahkan. Okey, kita tengok yang mana besar. So 12 dengan 6. Okey. Okey, 12 dengan 6. So cara dia, kamu fikirkan. Okey. So untuk 12 ni, berapa darab berapa kamu dapat 12, and apa darab apa kamu dapat 6. Okay, so contohnya 12. So dia menjadi 1 darab 12, 2 darab 6, 3 darab 4. Okay. 6 pula, 1 darab 6, 2 darab 3. Dan 3 darab 2 samalah. Okay, so okay. Kalau 12 tadi ada satu lagi. Kamu tengok dia boleh jadi 2 darab 2 darab 3. So maksudnya bila kamu nak tukarkan 12 dengan 6 ni, kamu mesti tukarkan dia supaya semua nanti boleh kamu kumpulkan mengikut base dia. Okay. Contohnya ke sini. Okay. First, kita tukarkan dulu. Dia akan jadi 3 kuasa 1/2 darab dengan 12 3/2 bahagi dengan 6. Okey, apa yang cikgu buat nanti? Kita tengok ya. Okey, 3 1/2 ni darab, cikgu akan buat kurungan. Cikgu 12 ni cikgu pecahkan, cikgu ambil 2 darab 2 darab 3 kuasa 3/2. Okey. Darab dengan, sebab tu cikgu ambil 2 dan cikgu tak ambil 4 darab 3. Sebab 6 nanti cikgu nak ambil 2 darab dengan 3. So sekarang kamu tengok dalam equation ni dia akan ada nombor bulat 3 dan 3 dan 2 saja. So tak ada 12, tak ada 6 dah. Supaya nanti senang kamu nak simplify. Okay, so yang ni, yang tengah tu kamu boleh, since cikgu buat kurungan tadi, kamu boleh expand, kamu kembangkan. So dia akan jadi, okay, so ni balik 3 1/2 darab dengan 2 3/2 darab dengan 2 3/2 darab dengan 3 3/2 darab 2 darab 3. Bahagi.
bahagi 2 darab 3 tadi. So yang bahagi ni kita boleh tukarkan dia kepada bentuk lazim. So 3 1/2. Okay, ni aku tulis letak dia sekali. Darab dengan 3 3/2 darab dengan 2 kuasa 3/2 darab dengan 2 kuasa 3/2 bahagi dengan 2 darab 3. Okey, so seterusnya macam biasalah. Kita kumpulkan mengikut base. Yang darab indeks dia kita tambah, yang bahagi indeks dia kita tolak. So 3 1/2 tambah 3/2 tolak, okey, ni bawah ni tolak 1 darab dengan 2 3/2 tambah 3/2 tolak 1. So berapa dapat jawapan kamu? 1/2 tambah 3/2 tolak 1. 1/2 tambah 3/2 berapa? 4/2. 4/2 sama dengan 2. 2 tolak 1, 1. So kamu akan dapat 3 kuasa 1. Betul? Okey, 3/2. Okey, 3/2 tambah 3/2. So 6/2 bagi 3. So kamu akan dapat berapa? 6 bagi 2, 3. 3 tolak 1, 2. Dapat 2 kuasa 2. Betul lah? Okey, 3 kuasa 1 sama dengan 3. 2 kuasa 2 sama dengan 4. So 3 darab 4 sama dengan 12. Final 12. answer dia. So this is how you solve without using calculator. Yang paling penting dekat sini. Yang part ni kamu paling penting yang kamu kena fahamkan. Keyword dia sebenarnya. Kamu rectify kamu boleh buat. Okay. Cepatlah kamu dapat buat. Boleh juga guna calculator tapi kena tekan satu-satu lah. Kamu tengok nilai yang kecil sekali. Then cuba kamu tukarkan one by one. Okay. Okay, cuba kamu jawab soalan ni. Exercise. Okay. This one. Kamu buat dalam buku latihan kamu sekarang. Okay. Sekejap lagi kita bincang. 4 1 to the power of 1 over 3 multiply with 50 power of 2 over 3 multiply with 10 to the power of 5 over 3. So itu bagi masa 5 minit. Kamu selesaikan, boleh? Cuba kamu buat sekarang. Cuba cari kaitan antara 4 dengan 50 dengan 10. Cara dia list dulu. Okey, apakah sifir, apakah hasil darab bagi 4? Okay, kamu list satu. Kalau boleh kecilkan lagi. Then apa hasil darab bagi 50 dan apa hasil darab bagi 10. Okey. Cikgu bagi masa 5 minit. Kamu selesaikan. Nanti cikgu tanya. Cikgu pilih seorang untuk bagi tahu jawapan. Dan sama-sama kita bincang. Okey. Okey, boleh buat sekarang dalam buku latihan. 10:30 kita bincang. Sekejap.
Okay, macam mana? Dapat jawapan? Belum sir, belum. Kita buat dulu. Okay, macam mana? What's your answer? Anyone? Tu nak volunteer seorang. Kamu tekan button raise hand ni and bagi tahu jawapan kamu. Tak apa, kalau salah tak apa. Kita belajar daripada kesilapan. Okay, anyone? Kalau tak ada, cikgu pilih. Okay. Anyone? Okay, what's your answer? Huzaifah ada Huzaifah? Mana Huzaifah? Ada Huzaifah? Huzaifah, what is your answer for the questions? Huzaifah mana? Bagi tanda tu. Tak ada Huzaifah? Kalau Huzaifah tak ada, Ihsan lah, Ihsan. Ihsan Paturusi. Ada Ihsan? Ihsan. Sir, Ha, belum siap sir. Sila sir. Sila. okay. Sampai mana tu dah? Yang pecahan tu dah? Sama je konsep dia dengan yang atas tu. Konsep dia sama je. Yang penting kamu ingat sifir. So, kamu list dulu. Okey, apakah hasil darab bagi 4? Okey, 1 darab 4, 2 darab 2. Ada lagi? So, tak ada kan? So, 10. 1 darab 10, 2 darab 5. So, ada lagi ke? Tak ada kan? Okey, 50. Okey, 50 banyak sikit lah, besar sikit lah. 1 darab 50, 2 darab 25. Ataupun 5 darab 10. Ataupun 2 kamu boleh darab cakap 9 darab 5. okey, 5 darab 2 darab 2.
So kalau boleh kamu ambil kecil, ambil selagi kecil yang boleh. So kamu tengok tu 4 ni, 4, 10 dengan 50. Kamu cari mana yang sama. So kamu tengok lah. 2 darab 5 darab 5. Oh sorry, 5 darab 2, 10 kan. Okey, 2 darab 5 darab 5. So 5 darab, okay, sama lah. 2 darab 5 darab 5, okey, very good. So kamu tengok, antara 3 ni, nombor bulat ni, kamu tengok yang mana yang boleh kamu ambil sama. So 1 dengan 4, okey, 10 dengan 50 tak ada 1 dengan 4 kan. So kamu boleh potong dia. Okey, so kita ambil lah sebab dia ada 2 dengan 2 dia. So ambil 2 dengan 2. Okey, dan tengok 10 dengan 50. 1 dengan 10, 2 dengan 5. Antara 2 ni mana yang lagi kecil? 2 dengan 5. Tapi tengok dekat 50 pula. So ada tak 2 dengan 5? So ada yang bawah sekali tadi kan. So 5 darab 2 darab 5. So yang ni pun 10 kita ambil 2 darab 5. So yang 4 ni kita ambil 2 darab 2. Macam tu cara dia. So kamu dah tahu. So ada 3 pilihan. So 4 ni kita ambil 2 darab 2. Okey, salin balik. Kuasa 1/3 darab, okey, 50 tadi. Apa yang kamu ambil? 5 darab 5 darab 2. Kuasa 2/3. Darab dengan 10 berapa? Okey, 5 darab 2. Okey, kuasa 5/3. Okey, second step. Kita buka kurungan. So dia akan jadi 2 kuasa 1/3 darab dengan 2 kuasa 1/3 darab dengan 5 kuasa 2/3 darab 5 kuasa 2/3 darab dengan 2 kuasa 2/3 darab 5 kuasa 5/3 darab dengan 2 kuasa 2/3. Kita tulis satu-satu lagi. Okey, third step. Langkah ketiga kita buat apa? Kita kumpulkan mengikut base dia. Okey, kamu tengok 2, 2, 2, 2. So ada 4. 5 ada berapa? 1, 2, 3. So kita kumpulkan supaya senang kita nak selesaikan nanti. So 2 1/3 darab 2 kuasa 1/3 darab dengan 2 kuasa 2/3 darab dengan 2 kuasa, yang ujung tadi ni bukan 2/3, tak silap. Ini adalah 5/3. Ini yang perlu kamu hati-hatilah. Kalau cikgu pun tengok, cikgu pun kadang-kadang buat mistake careless. Kamu kena double check balik So 2/3 darab dengan 5/3 darab dengan, okey. So selesai dah 2, kita ambil 5. 5 kuasa 2/3 darab dengan 5 kuasa 2/3 darab dengan 5 kuasa 5/3. Okey, selesai step yang ketiga. Okey, step yang keempat. Kita buat apa? Since base sama, operasi darab kita tambah. Okay, kuasa 2, 1/3 tambah 1/3 tambah 2/3 tambah 5/3 darab, okey, 5 kuasa 2/3 tambah indeks 2/3 tambah indeks 5/3. Okey, so kira lah 1/3 tambah 1/3 tambah. So since penyebut dia semua sama, bawah 3, so kamu tambah je lah atas 1 tambah 1 tambah 2 tambah 5. Apa? 1 tambah 1 tambah 4 tambah 2 4 tambah 5 9. 9/3 sama dengan
3. 2 kuasa 3 2. darab 5 Okey. kuasa 3. Okey, 2 tambah 2 tambah. Okey, sama kat 5 kuasa 3. Okey. So 2 kuasa 3 berapa? 8. 8 darab 125. Okey, 125 darab 8. You get final answer dia 1000. akan jadi 1000. 1000. Boleh? That is Boleh. how to Yes, solve without using calculator. Okay, Yang penting untuk soalan yang macam ni, kamu kena ingat sifir ni lah. Yang kamu kena tahu. Soalan dia mesti ada kaitan antara tak kisah 2 ke 3 ke 4 ke yang dibagi. Macam tadi, atas tadi 3, 12 dengan 6. 3, 12 kan kamu ingat sifir, ada kaitan kan? Yang ni pun sama, 4, 50 dengan 10. Mesti ada. Okey. Cepat ni, pukul 10.30. Okey, masuk last dua contoh terakhir. Okey. Okey, kita example 19. Calculate the possible values of x for the equation. Okey, kamu tengok indeks dia mesti. Okey, yang ni lain sikit. Okey, tengok indeks. 3 x ni bukan 2x Ni x menuju pada x kuasa 2. Saya macam ni, 3x ada lagi atas dia. 3 kuasa x kuasa 2. Dia 2 kali kuasa. Yang ni baru 2x. 3 power of 3 to the power of 2x. Yang ni x power of 2 ataupun x square equal to 15. Okey. Walaupun ada dua bentuk dia macam ni, tapi tak ada masalah. Since kamu dah apply the first law. Kamu ingat balik first law. Sebab apa juga kata first law? Kamu tengok base dia berapa? 3, 3, 3. So base yang sama, what is the operation? Multiplication. Bila base yang sama, operasi darab, indeks dia kita buat apa? Kita tambah. So lagi satu soalan. Lagi satu key dia sini, kamu tengok soalan dia. Calculate the possible values. Bila kamu tengok values, ni adalah plural, means dia akan ada lebih daripada satu jawapan. Kamu tengok parti, ini bentuk grammar dah. So values of x. So maksudnya dia akan ada lebih daripada satu jawapan. And untuk x, 3 kuasa x kuasa 2. So, since tadi base yang sama operasi darab, kita boleh ignore base tu. So, kalau darab, indeks dia kita tambah. So, kamu tulis x power of 2 plus 2x equal to 15. X kuasa 2 tambah 2x sama dengan 15. Saya tak boleh tulis ni. Sebab dia dah ada sama dengan di hujung ni. So yang ni kamu tak boleh tulis. Dia tak boleh ada depan ada sama dengan kat hujung pun ada. Okey. So sampai situ. Okey. Ini adalah x kuasa 2 tambah 2x sama dengan 15. So next. Key di sini adalah x kuasa 2. Bila x kuasa 2, dia adalah bentuk kuadratik. Kuadratik. Yang dia ada, highest power adalah 2. So, dia adalah kuadratik. Dia balik. Ini adalah dalam bentuk kuadratik. Kuadratik when the highest power is 2. Kuasa tertinggi adalah 2. So, bila highest power kuadratik, general equation bagi quadratic equation adalah ax square plus bx plus c equal to 0. Bila highest power is 2,
kuasa yang paling tinggi adalah 2, so dia jadi dalam bentuk kuadratik. Ini adalah general equation bagi quadratic equation. Ax kuasa 2 tambah bx tambah c. A dengan b dengan c ni nombor. So kita tulis balik, so dia akan jadi, so kamu tengok jadi x kuasa 2, x kuasa 2. So dia balik. X kuasa 2 tambah, yang mana ada x? 2x. How about c? C ni dari mana? So since kat sini kamu nampak x kuasa 2 tambah 2x je sama dengan 15. So 15 ni kita pindahkan dia pergi sebelah kiri. So dia akan jadi x kuasa 2 tambah 2x. So 15 positif. Bila pergi sebelah sini dia akan jadi negatif. So dia akan jadi negatif 15 equal to 0. X kuasa 2 tambah x kuasa 2 tambah 2x tolak 15 sama dengan kosong. So macam mana nak selesaikan? So dia akan jadi dalam bentuk macam ni nanti, x 2 kurungan. So cara dia, kita berikan nama cara tu, method tu. Okay, x, kamu letak x. Okay. Boleh dengar? Boleh, sir. Okay, very good. Okay, so yang ni kamu boleh guna calculator lah. Kalau ada calculator masing-masing, kamu boleh selesaikan. Cikgu tak bawa balik kalkulator cikgu. So cikgu tak dapat nak tunjuk lah ni. So ini kamu akan dapat. Okay. So cara dia macam ni. So untuk 15 ni kamu kena fikirkan apakah hasil darab bagi 15. So senang, 5 darab 3. So kamu letak X ni, dia akan jadi darab tambah. So kamu kena fikirkan apakah hasil darab bagi 15. So 1 darab 15 dengan 5 darab 3. So daripada antara 1 darab dengan 15, ni cara manual kalau kamu nak faktorkan quadratic equation. So kamu ambil yang, so ada 3 kan. Okay, ada kuasa 2, ada X dengan nombor bulat. So nombor bulat ni kamu kena fikirkan apakah hasil darab bagi nombor bulat ni. Kalau kat sini 15. So what is the product of 15? So 1 darab 15, 3 darab 5. Dan daripada 2 ni, daripada 5 darab 3 dengan 1 darab 15, kamu kena fikirkan apakah operasinya bila kamu tambah ke, kamu tolak ke antara 2 tu, kamu dapat positif 2x. Dapat positif 2 lah. X ni tak perlu kita tu. Yang ni method dia kita panggil cross multiplication method. So kamu kena fikirkan apakah hasil darab bagi 2. Okay, nanti sebab cara ni little bit complicated, nanti cikgu ajar macam mana nak guna calculator lepas kamu balik dari cuti nanti. Okay, so cikgu ambil 5 dengan 3. Okay, 5 dengan 3 tu cikgu letak di yang buat dekat darab ni. 5, 3. Okay. Okay. Sebab apa kita panggil dia cross multiplication? Sebab kita darab secara silang. Okay, X darab 5, kamu akan dapat 5X. X darab 3 dapat 3X. Dekat tengah ni dia tak berubah. Di sini dia kekal. Darab, tambah. Dia mesti macam tu. Darab, tambah. Okey. So 5X dengan 3X. Kat sini kamu nampak 2X. Macam mana 5X dengan 3X ni boleh jadi 2X. So kita tolak.
Okay, we put negative here. So 5 tolak 3 dapat 2x. Okay, so 3x ni tadi. Okay, 3x ni tadi. 3x ni tadi, dia datang daripada x darab 3 kan? X darab dengan 3 dapat 3x. Tapi since kamu dah letak negatif sekarang, so antara x dengan 3 ni, salah satunya kamu kena letak negatif. Kalau kamu letak negatif dekat sini, depan x ni, bila kamu x darab dengan negatif x, kamu akan dapat negatif x square. Maksudnya, tapi soalan dia tadi, tiada negatif kat depan. So maksudnya negatif tu kamu kena letak di sini. So bila 5 darab dengan negatif 3 dapat negatif 15. X darab X dapat X kuasa 2. So yang ni bawah ni jawapan kat bawah ni supaya kamu boleh confirmkan, double check betul tak jawapan kamu. So ada 2X positif kan? So positif. So negatif 15. Negatif 15. X kuasa 2. X kuasa 2. So yang ni kita letak sini dia positif. So dia tak tambah lah. So apa yang kita nak letak dalam kurungan ni? X tambah 5 dengan X tolak 3. Okay, very good. Okay, so kamu ambil X tambah 5 dengan X tolak 3. So, so the question asks, calculate the possible values of X. Find the value. Jadi nak nilai X. So sampai sini tadi, dua ni kamu boleh asingkan. So kita ambil kat sini, kita buat X tambah 5 sama dengan 0 and X tolak 3 sama dengan 0. So X tambah 5 sama dengan 0, X akan jadi negatif 5. X minus 3 equal to 0. X will be 3. Therefore, your final answer will be X equal to 3 and X equal to negative 5. So this is the final answer. Okay. Okay, last example. Okay, solve the following simultaneous. Simultaneous ni kamu sudah belajar kan? Tingkatan 1 ke tingkatan 2? Tingkatan 2 kan? Cik lupa. 2. Okay, tingkatan 2 So dalam bentuk indeks ni, dia beritahu cara kita nak selesaikan how to find. Maksudnya di sini, solve the following ni dia minta kita cari value M dengan N. Okay. Cara dia, firstly, so kita tengok pada equation. So ada 2. 25 power of M multiply with 5 to the power of N equal to 5 to the power of 8, and 2 power of M multiply with 1 over 2 to the power of N equal to 2. Okay, so kat sini yang sebelah sini tak ada masalah. 2 base 2 base 2. Cuma yang ni nanti kamu kena tukarkan dalam bentuk indeks dalam bentuk pecahan lah. Cumanya dekat sini yang masalah sebab dia base 25. Yang ni base 5. So yang ni kita kena tukarkan kepada jadi 5 kuasa 2. So kamu akan ambil 5 kuasa 2 M darab 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa 8. Okay. Another one. Okay. 2 the power of M multiply with, okay, so kita naikkan di atas, dia akan jadi 2 the power of negative N equal to 2 the power of 1. So base yang sama, so kita boleh ignore base. Kita fokus dekat indeks je. So dia akan jadi 2M. Okay, base yang sama darab, kita tambah
plus n equal to 8. M minus n equal to 1. Barulah kita boleh gabung dua tu. Okey, 2M tambah n sama dengan 8. M tolak n sama dengan 1. So, dia ada dua metod. Sama ada elimination ataupun substitution. Okey, cara kita pakai sekarang cikgu nak guna cara elimination. Cikgu nak eliminate salah satu. Sama ada M atau N dahulu. Okey, kat sini cikgu akan eliminate N. Sebab ni N ni pun dalam bentuk N, positif, ni negatif. So, macam mana kita nak eliminate? So, kita letak operasi tambah. Okey, 2M tambah M, dia akan jadi 3M. Positif positif N tambah negatif N. So, N tolak N. So, tambah tolak jadi kosong lah. Sama dengan 8 tambah 1, 9. So, 3M sama dengan 9. M sama dengan 9 bahagi 3. So, M equal to 3. So, then substitute M equal to 3 into, okay, so tadi kamu ada dua equation, 1 atau 2. So, kamu boleh ambil mana-mana. Into 2 lah, senang. Okay, so M letak 3. Tolak N sama dengan 1. Sini senang pindah lah. So, 3 tolak 1. N ni pergi sebelah sana untuk jadikan dia positif. 3 tolak 1, 2 equal to M. Therefore, M equal to 3, N equal to 2. This is your final answer. Boleh? Jelas? Setakat tu. So, ni adalah Jelas, sir. semua soalan lah. Antara yang boleh ditanya dalam topik indices ni. Okay. So, for your exercise, sikit je kita buat. Okay, untuk mind test 1.2J ni, cikgu nak kamu jawab soalan ni je. 2C dan nombor 4. 2C dan nombor 4. Cikgu letak dalam nota tu sekali. Lagi. And self mastery tu 1C. Self mastery 1C. Tiga soalan je. Minggu ni 3 soalan je aku minta. Okay. Kita ulang balik mind test 1.2J, 2C dan nombor 4, and self mastery nombor 1C. Itu sahaja. Okay. Nanti cikgu letak dalam grup nanti. Okay, sebelum kamu bersurai, okay. Okay, sebelum kamu bersurai, cikgu ada letak link untuk kehadiran kelas hari ini dekat ruangan chat. Okay, so
boleh isi sekarang kehadiran untuk hari ini. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan. Okey, kalau in case ada soalan boleh message cikgu personal ya. Masa segang ke boleh masuk cikgu personal. In case kalau tak ada, okey. Cikgu ulang tadi untuk makluman minggu harapan kita akan ada ujian setara 1. So topik yang masuk adalah untuk Math chapter 1 saja sebab kita baru habis chapter 1. Soalan cikgu tak buat banyak, ada 15 soalan je. Cikgu peruntukkan masa lebih kurang antara 30 hingga 40 minit lah untuk kamu jawab. So soalan ada 15, semua soalan objektif sahaja. Macam kamu final exam tahun lepas. Untuk ujian setara dia akan bawa kamu markah 20% untuk kerimat kamu 20% daripada keseluruhan markah PNG. Kalau tak ada apa-apa soalan, okey, kita tangguhkan kelas hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, jangan lupa isi link kehadiran. Thank you, sir. Alright. Terima kasih, sir. Dekat ruangan chat. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Okay, boleh berehat. Ada kelas lagi sejam Thank you, sir. 11. Ada lagi? Thanks, sir. Okay. Okay, sir. Bye, sir. Thank you. Alright, bye.